Baik, alhamdulillah selamat datang ke kelas Maklim. Hari ini hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Hari segala, ketua segala hari adalah hari Jumaat. Jadi banyak-banyakkan bercakap perkataan yang baik-baik. Okay, nak mencari ilmu, menimba ilmu, carilah hari Jumaat. Okay. Boleh dengar kat chat Maklim. Okay. Bila Maklim dah buka chat tu, jangan spam chat lah banyak-banyak. Biarkan dia macam tu. Biar kosong je. Amirul je yang boleh guna chat, yang lain tak boleh Sebab Amirul je mic problem. Amirul dengan Aish Maklim. Amirul dengan Aish Maklim. Mana Aish, mana Aish? Okay. Hari ni memang Maklim ingat nak bagi kuizis tu. Maklim baru belajar semalam buat macam mana. Tapi memandangkan kita tak habis lagi tajuk, last tajuk kita, tajuk zakat. Okay, so tajuk ni lah tajuk zakat, jadi maknanya kita akan habiskan tajuk zakat. Kemudian barulah kita boleh buat kuizis. Jadi hari Jumaat minggu depan lah insyaAllah boleh buat kuizis, okay? Jadi soalan kuizis ni bukan bab Islam adalah peraturan je, semua. Boleh masukkan semua soalan yang ada dekat buku ni. Kuizis. Jadi kat situ kuizis tu dah ada pertandingan lah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Setiap soalan ada masa dia untuk menjawab. Mari kita tengok nanti hari Jumaat minggu depan, kita tengok siapa yang jawab markah paling tinggi point dia. Okay? So minggu depan saya harapkan kehadiran penuh lah. Okay, jom kita nak habiskan tajuk apa minggu ni. Habis je tajuk hari ni, maknanya antum dah khatam dah buku akidah. Habis je tajuk ni antum khatam. Okay, bukan Al-Quran je kita boleh khatam. Buku-buku biasa pun kita boleh khatam. Alhamdulillah. Okay, dengan medium online ni kita mampu untuk habiskan. Kalau waktu bersemuka kan ada yang susah nak datang sekolah lah, demam lah apa semua kan. Tapi kalau medium online ni rasa macam tak larat nak bangun pun kita boleh masuk kelas. Itu kelebihan lah. Kalau kekurangan medium online ni adalah dia line slow lah, membuatkan kita tak faham, dengar tak dengar dan sebagainya. Okey, Maklim masih lagi ambil kehadiran ni. Syania, siapa lagi yang baru masuk? Adam, Aisyah, very good. Fatih dah semua. Okey. Iman dah habis dah. Hai Amirul, lama yang tak jumpa Amirul, ya Allah. Hai semua. Siapa-siapa yang tak pernah on kamera ni, hai lah juga. Okey, Maklim tak paksa untuk buka kamera, tapi kesungguhan. Maklim, kalau Ana buka headphone dengar tak suara Ana? Kalau Ana buka headphone. Dengar. Dengar. Maklim ada dua Allahu. Dengar sangat jelas. Okey. Bagus. Okey. Onkan kamera ni tak paksa, tapi menunjukkan kesungguhan kita nak belajar. Kita kenalah tunjuk kita punya muka dekat guru. Bukan dengan Maklim Osman je, Maklim-Maklim lain pun kenalah menunjukkan kesungguhan. Okey. Jom, last tajuk zakat. Okey, last tajuk iaitu tajuk zakat. Kalau antum buka buku teks muka surat 42. Okey, buka buku teks muka surat 42. Dan suka untuk Maklim ingatkan siapa-siapa yang nak tengok rakaman sebelum-sebelum ni, untuk belajar sebelum-sebelum ni, siapa yang terlepas tu, bolehlah masuk GC. Maklim ada letak video dekat YouTube, jadi antum tekan link dekat GC tu, nanti dia akan masuk ke YouTube Maklim, antum tengoklah. Tapi YouTube Maklim tak ada subscriber pun, untuk kelas online je, tu je. Nak tunggu Anas subscribe Maklim tak tahulah bila. Okey. Okey, jom. Tengok apa yang ada. Okey, apa yang antum akan dapat? Ini adalah hasil pembelajaran. Okey, antum hadir hari ni antum dapat 4 perkara. Yang pertama, antum akan dapat pengenalan tentang zakat. Definisi zakat. Definisi ni maknanya maksud ataupun pengertian.
Okey. Yang ketiga, golongan asnaf. Okey, asnaf ni adalah orang-orang yang layak menerima zakat. Jadi bila antum belajar ni, antum fikir adakah antum layak untuk terima zakat? Okey, tak layak tak apa. Kalau layak, Mualim rasa antum perlu ambil kalau antum layak. Okey. Yang keempat, hikmah dan matlamat. Okey, kenapa zakat ni ada dalam sistem Islam? Okey. Bila antum belajar tentang zakat ni, orang yang bukan Islam pun sebenarnya boleh dapat zakat. Jadi kita rungkaikan macam mana orang bukan Islam tu boleh dapat zakat. Okey, jom kita pergi kepada yang pertama, pengenalan zakat. Mirul. Nombor 1 Mirul. Nombor 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 1. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Okey, nombor 2. Nombor 2. Pencapaian antara segolongan manusia dengan segolongan yang lain adalah berbeza. Secara fitrahnya, manusia dicipta oleh Allah dengan kebolehan dan kemampuan yang berbeza. Oleh itu, segala kekayaan ekonomi yang bertentangan dengan fitnah manusia akan menyebabkan kemusnahan dan keadaan tidak seimbang dalam masyarakat. 5. 1, 2, 3, 4 kan? 5. Kan, betul kan? Nombor 5. Nombor 5, kejap. Islam telah menetapkan peraturan atau sistem bagi menjamin kestabilan dan keharmonian dalam perniagaan, iaitu sistem zakat. Okey, yang tadi Amirul salah baca, dia fitrah bukan fitnah. Ya, nak baca fitnah. Okey. Okey, boleh terang satu persatu. Okey, nombor 1 tu antum dah sedia tahu. Okey, dah sedia tahu rukun Islam yang keempat tu apa dia kan. Jadi kalau nak jadi orang Islam, kena ada 5 rukun. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat. Sekejap, anak boleh bangun pula. Belakang Mualim. Tunjuk Mualim, anak Mualim. Dalam buai kat belakang ni, kejap. Kemudian anak malam. Sampai Okey. dengar malam di kelas. Okey. Jadi, kat mana tadi? Mualim nak cakap apa tadi? Lupa. Malin nak terangkan. Terang. So maknanya apa kaitannya dengan diri antum dengan zakat ni adalah antum dah berpegang dengan 5 rukun. Mengucap 2 kalimah syahadah, dah kan? Dah belum mengucap 2 kalimah syahadah hari ni? Dah belum? Dah. Okey, solat 5 waktu. Dah belum? Hari ni baru 1 waktu baru subuh. Hari ni belum. Hari ni baru 1 waktu. Belum kan? Kata 5 Subuh je. kata 5 waktu sehari. So hari ni belum lagi lah. Okey, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Baru je lepas. Bulan lepas kan. Sekarang ni masih lagi bulan Syawal. Baru je habis Ramadan. Kemudian nombor 4, mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Jadi antum dah bekerja belum? Belum bekerja. Jadi kalau orang yang walaupun dia baru habis sekolah tingkatan 5 tapi dia belum bekerja, dia tak perlu lagi lah mengeluarkan zakat. Okey. Yang kelima, rukun Islam yang kelima apa? Astagfirullahaladzim. Lupa dah. Menunaikan haji. Menunaikan haji. Menunaikan haji di Mekah bagi yang mampu. Okey. Itu adalah berkenaan dengan rukun Saya pun nak kumpul duit untuk pergi naik haji. naik haji. Covid ni tak boleh pergi. Tahu. Tengok je lah Kaabah Waktu dekat waktu Google. anak Tengok Kaabah kat kata Google. Mana awak nak pergi? satu-satu ke tak tahulah malam. Yalah, semua orang nak pergi. Okey, nombor 2 ni Mualim nak terangkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain berbeza. Contoh Mualim. Okey, Mualim punya golongan cara hidup Mualim iaitu dari segi kekayaan dan kemampuan Mualim lain. Mualim dah bekerja.
kemampuan guru-guru lain juga, orang-orang yang boleh tak kenal dekat luar tu pun lain. Adakah dia orang ada kerja, adakah dia orang ada duit untuk makan ke tak, adakah dia orang lagi-lagi waktu Covid ni kan, mesti ada ramai yang susah dan sebagainya kan. Jadi bezalah golongan tu, ada golongan kaya, ada golongan susah, miskin, ada golongan yang sederhana, ada yang golongan jutawan, nampak tak? Golongan yang berbeza. Itu dinamakan golongan yang berbeza. Okey. Yang ketiga, secara fitrahnya manusia dicipta oleh Allah dengan kebolehan dan kemampuan yang berbeza. Ada orang yang ada cacat kekal ataupun ada orang yang dari mula-mula dia lahir keluarga dah susah dah. Okey, orang kata apa, tak ada rezeki untuk bekerja, tak ada rezeki untuk mendapat kekayaan dan kemewahan yang banyak macam kita. Okey. Berbeza, maksud tu Allah ciptakan berbeza-beza. Memanglah dinamakan manusia lelaki dan perempuan. Tapi dari segi kebolehan dan kemampuan lain-lain. Okey, nombor 4. Segala kekayaan ekonomi akan menyebabkan kemusnahan dan tidak seimbang. Maknanya kalau ekonomi ni, kekayaan ekonomi ni dia tak mengikut sistem Islam, dia akan berlaku kemusnahan. Contoh, kita dekat Malaysia, kita ada sistem zakat, kita ada bangunan zakat kat Malaysia ni. Sebab kita ikut sistem Islam. Adakah negara yang dekat luar sana yang tak ikut sistem Islam? Ada tak? Ada. Dekat US dan sebagainya, mana ada ikut sistem Islam sebab Perdana Menteri diorang bukan orang Islam. Jadi sistem zakat ni ada tak dekat sana? Jadi kalau kita negara negara Islam tapi dari segi ekonomi kita tidak mengikut sistem Islam, zakat pun tak ada lah kalau kita tak ikut. So apa yang akan jadi kalau zakat ni tidak ditubuhkan? Akan menyebabkan kemusnahan dan keadaan tidak seimbang. Nak mencuri, nak saling bunuh-bunuh dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nakkan kekayaan dan kesenangan di dunia. Jadi zakat ni datang adalah untuk membantu golongan-golongan yang susah. Okey, nombor 6. Nombor 5 dah baca ni, sama je dengan nombor 4 tadi. Okey, nombor 6 ayat Al-Quran ni, nampak? Dalam Al-Quran pun ada bagi tahu tentang zakat. Famous, iaitu wa aqimus solah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berikanlah zakat dan taatilah kamu kepada Rasulullah supaya kamu peroleh rahmat. Dalam Al-Quran dah bagi tahu dah tentang zakat. Okay, jom kita pergi kepada definisi apa benda zakat tu. Zakat tu apa benda? Ni boleh nak panggil Muaz. Baca. Nombor 1 ya. Nombor 1, segi bahasa bermaksud suci dan subur. Nombor 2, suci bermaksud menyucikan hati pemilik harta benda daripada segala sikap tamak, kedekut dan tidak mempunyai perasaan belas kasihan kepada orang miskin. Okey, nombor 2 mana nak panggil David. Bermaksud mengeluarkan harta tertentu mengikut syarat. Bisingnya. Bergegar nak telinga balik. Boleh tak David? Boleh syarat dikira dengan Tak keadaan. dengar David. Fatih lah Fatih. Jagi Maklim panggil David boleh. Fatih nombor 2 Fatih, istilah syarak. Tes. Dengar tak? Tes. Okey, dengar.
Kata bermaksud mengeluarkan harta tertentu mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Nombor 2, adalah dikira dengan kadar tertentu dan diberikan kepada golongan yang tertentu. Okey. Yang pertama sekali, antum semua kena faham syarak tu apa dia. Okey, syarak tu apa dia? Maknanya syarak tu adalah benda yang diberitahu dalam Al-Quran. Benda yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad beritahu kepada sahabat-sahabat Nabi dan sampailah kepada kita. So syarak ni adalah benda, kata-kata, perkataan yang diberitahu di dalam Al-Quran. Jadi ingat betul syarak tu apa dia sebab kita belajar akidah, belajar subjek diniyah ni banyak perkataan syarak. Okey. Okay, mari terangkan nombor 1 dulu. Nombor 3 ni banyak sampai 8. Antum kena asingkan dulu. Okay, sekarang nombor 1 dengan nombor 2 dulu. Okay, nombor 1 dari segi bahasa, maknanya daripada perkataan zakat tu apa dia? Okay, Z-A-K-A-T tu apa dia? Bermaksud suci. Zakat tu bahasa Arab lah. Okay, kalau dalam bahasa Melayu ni dari segi bahasa, suci ataupun subur. Okay, suci ataupun subur. Nak bagi terangkan lagi apa benda maksud suci tu? Yang bermaksud menyucikan hati pemilik harta. Bayangkan Anas seorang yang mampu, okay, Anas ada harta. Kenapa Anas keluarkan zakat? Untuk menyucikan hati Anas yang sebagai pemilik harta tersebut daripada sikap tamak. Daripada sikap tamak, kedekut dan tidak mempunyai perasaan belas kasihan kepada orang miskin. Maknanya nak buang semua tu. Nak buang perasaan tamak, nak buang perasaan kedekut, nak buang rasa yang tak belas kasihan kat orang tu, buang semua. Jadi kalau kita keluarkan zakat tu, kita dapat buang semua benda tu. Macam Maulana terangkan hari tu dalam kelas. Zakat ni dia ada 2, zakat fitrah dengan zakat harta. Okay, zakat fitrah yang diberikan yang dibayar pada bulan Ramadan. Okay, mak ataupun ayah antum bayar satu kepala untuk dirinya sendiri RM7. Okay, RM7. Banyak ke sikit RM7 tu? Sikit je. Okay, sikit je. Tapi kalau untuk mak antum pula, ayah antum kena bayar berapa untuk mak antum? RM7 juga. So adik-beradik antum ada berapa orang? Kalilah. Contohnya RM7, ahli keluarga kali dengan 5. So berapa? 7 kali 5. Mana? Dia mesti RM7 ke? Tak boleh kurang. Dia Tak boleh mengikut, lebih, tak boleh kurang. dia boleh lebih. Tapi tak boleh kurang. Macam mana kita nak tahu lebih ke kurang? Kita ikut harga beras semasa pada tahun tersebut. Contoh kalau harga beras tu RM7, so maknanya harga beras tu secupak ataupun sekilo RM7. Jadi maknanya ikut harga semasa. Ada juga orang bayar satu kepala RM23. Kenapa RM23? Sebab dia bayar beras yang mahal. Ahli keluarga dia makan beras yang mahal, dia kena bayar harga tu. So antum rasa antum makan beras mahal ke beras murah? Ana makan beras wangi. Ana makan Ana rasa murah. Beras wangi yang panjang. Beras panjang tu kan? Ayah anak Panjang. beras panjang. Beras panjang tu kan. So Mati. Ana ada tapi sikit je. macam nasi Arab. nasi Arab. Jadi antum nanti habis kelas nanti antum tanya ayah, siapa yang ada yang mak dia bayar, contoh kalau ibu dia bayar kan, ibu zakat fitrah hari tu ibu bayar satu kepala berapa ringgit? Mesti mak ayah antum akan jawab RM7. Kalau dia kata RM7, mesti itu dia bayar untuk beras yang murah. Tapi ada je orang yang dia nak bayar lebih. So nak bayar lebih dia kena bayar beras yang mahal lah. Mungkin RM23 ataupun RM28 satu kepala. Mana orang tu nak tahu kita pakai beras apa? Orang tu nak tahu. Bawa beras pergi. Ayah bayar dulu. Bawa beras Ayah pergi tempat tu. Bayar orang tu RM14. RM14. Macam mana orang tu nak tahu dia beras pakai beras mahal ke beras murah? Dia akan tanyalah nak bayar untuk harga beras apa. Kalau kita rasa nak bersedekah, kita bayarlah beras yang mahal tu.
Dan kita niatkan aku bayar zakat fitrah pada tahun ini 5 kepala dengan harga sekian-sekian kerana Allah Ta'ala. 5 kepala tu kenapa 5 kepala? 5 Sebab orang yang masa dia. 5 orang. Contohnya ahli keluarga Anas. Contoh ibu nak bayar untuk dia sendiri, nak bayar untuk Anas, nak bayar untuk Amar, nak bayar untuk nenek. So 4 orang lah. So 7 kali 4. Macam tu. Macam Mu'alim tahun ni Mu'alim bayar 3. Selalunya Mu'alim bayar seorang je untuk Mu'alim. Tapi Mu'alim dah berkahwin, Mu'alim kena bayar untuk isteri, dan Mu'alim ada anak, Mu'alim kena bayar untuk anak Mu'alim. Okey, jadi yang antum bayar tu, yang mak ayah antum bayar tu, pergi kepada mana? Pergi dekat sini. Pergi dekat golongan-golongan ni, nombor 3 ni. Bila antum bayar, pergi dekat sini, yang 8 orang. 8 golongan ni. Okey. Okey, yang tu daripada segi bahasa. Daripada segi istilah syarak pula, daripada segi yang dikatakan dalam Al-Quran, bermaksud meluarkan harta tertentu mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Maknanya, kalau tahun tersebut zakat bayar RM7, RM7 lah. Kalau tahun depan bayar RM7.5, RM7.5 lah. Okey. So berapa orang pula yang nak ditentukan bayar? Dia akan orang yang pungutan zakat tu, masa antum nak pergi bayar tu, dia akan tanya, ahli keluarga ada berapa ramai? Isi rumah ada berapa ramai? Apa semua? Macam tu. Kalau tipu dosa Malim, kalau tipu dosa kan. Elok kita nak buat melaksanakan perkara wajib, lepas tu kita tipu. Apa yang kita dapat? Duit habis, tipu pun dapat, dosa pun dapat. Pahala pun dapat pahala. Pahala pun dapat. Pahala tak tahu dapat sikit ke banyak. Okay, yang kedua, dikira dengan kadar tertentu dan diberikan kepada golongan yang tertentu. Inilah golongan asnaf tu lah. Hai Yasin. Kenapa tak masuk pukul 11 je Yasin? Zara pun sama baru masuk. Okay. So, asnaf, golongan-golongan asnaf, iaitu golongan yang layak menerima zakat. Dabik dah ready belum nak baca? Mana Dabik hilang? Dabik lag kot. Saya panggil nama yang Mu'alim tak pernah panggil. Ya, Rohani. Malim. Rohani. Ya, Rohani. Mana Rohani? Muhammad join kelas Mu'alim. This is pelik. First time. First time. Rohani pun tak Kan nak. sebab dia punya mic dia rosak. Rohani selalu dia tak cakap Malim. Oh, okay. Memang dia Muhammad ada connection dia rosak sikit lah tu, dia tak dapat masuk sampai depan ni. Kalisha Kristina lah. Kalisha Kristina binti Muzammil. Tiba. Malim siapa recording? Malim. Coding tu Malim. Oh, Malim ada 2. Mu'alim selalu masuk ni. Mu'alim selalu share slide guna handphone ni. Okay, Kalisha, nombor 1. Asnaf zakat tu. Asnaf zakat 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 riqab, 6 gharimin, 7 fisabilillah, 8 ibnu salib. Sabil. Ibnu Sabil, Kalisha Ibnu Sabil, bukan Ibnu Salih. Okey, tak apa. Macam Amirul tadi fitnah. Fitrah tu bukan. Tak apalah. Okey. Jadi antum mesti nak tanya kan, Mu'alim fakir tu orang yang macam mana? Mu'alaf orang yang macam mana? Tadi Mu'alim kata orang bukan Islam layak untuk dapat zakat. Boleh ke orang bukan Islam dah boleh dapat zakat? Boleh, tapi ada tujuan. Orang Islam boleh dapat, orang bukan Islam boleh dapat zakat, tapi ada tujuan dia. Jom kita tengok apa tujuan dia. Ni macam kecil sikit, so Mu'alim zoom satu persatu lah. Okay, 8 golongan asnaf. Yang pertama. Okay, jadi zoom ni habis masuk balik tau. Okay. Okay. Fakir, iaitu seorang yang tidak mempunyai apa-apa harta.
Okey, atau pekerjaan atau menerima pendapatan dari sumber yang lain. Jumlahnya tidak sampai 50%. Contoh, dia tak ada kerja, dia tak ada harta, dia tak ada gaji. Dia dikategorikan fakir ni lagi teruk daripada miskin tau. Orang yang muflis, bankrupt, harta dah kena jual, kena gadai apa semua ke. Nak makan pun tak ada. Jadi dia layak untuk terima zakat bulan-bulan daripada pusat zakat. Fakir ni dia lagi low profile, lagi teruk daripada miskin. Miskin ni kita tahu dia hidup macam mana kan. Itu sekurang-kurangnya ada juga kerja. Ada juga kerja. Ada juga kerja, dia pandai Anas. Kita tengok miskin pula. Seorang yang mempunyai pekerjaan, nampak dia ada pekerjaan. Kalau fakir tadi tu kerja pun tak ada. Mempunyai pekerjaan atau hasil usaha yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasinya tetapi tidak mencukupi. Orang miskin ni dia nak tahu orang miskin ni macam mana? Dia mampu untuk bagi keperluan untuk keluarga dia je. Tapi kalau untuk nak bagi hidup senang pada hari esok, dia tak boleh. Dan orang kata kais pagi makan pagi contohnya. Hari ni dia bekerja, dia pergi menjual karipak. Kadang-kadang menjual karipak ni kadang-kadang habis, kadang-kadang tak habis. Kalau tak habis tu tak bolehlah dia nak beli makanan beras dan sebagainya. Kalau habis, alhamdulillah. Itu kategori-kategori orang miskin. Kalau karipak tu tak habis, dia makan je lah karipak tu. Betul juga. Okey, dia jual benda lain lah. Dia jual besi buruk. Besi buruk. Kalau tak habis besi buruk, makan besi buruk. Makanlah. Orang jual nasi tapi dia jual nasi untuk sesuap nasi. Dia jual Jadi sama nasi. je dia buat dia jual. Lebih baik dia suap nasi keluarga dia. Makan je nasi. Recording screen. Jadi Maya, Ana pernah tak tolong makcik Ana jual makanan. Tapi Ana sendiri yang makan. Lepas tu Ana sendiri bayar. Tolong juga. kalau Ana sendiri bayar. macam tu macam mana makcik? Apa tu? Macam mana makcik minta nak untung? Mana apa tadi atas tadi? Siapa tu? Orang ni? Siapa tu? Fakir. Telan mic. Dabi tadi. Okay, dah boleh sambung. Seorang boleh. Fatih kali ni senyap pula tak bising macam minggu lepas. Minggu lepas tu duduk kat office yang wahai. Cakap pasang. Anak kat rumah. Rumah kira. Ya, minggu pasang, lepas. kat Okey, amil. Ada kena cakap dengan ni. Okey, sebutan bahasa Arab dia adalah amil. Ain, alif, mim, lam. Amil. Okey, amil ni apa dia? Amil ni maksudnya mereka yang terlibat secara langsung dengan institusi zakat. Okey, yang bagi menguruskan dan mentadbir hal ehwal zakat termasuk pemungut agihan urusan kewangan dan sebagainya. Okey, Mayan ada soalan cepumas. Dekat Al-Furqan, siapakah yang menjadi amil zakat? Kalau antum tahu. Tahu? Siapa? Tahu. Nak jadi amil ni dia kena pergi kursus, dia kena pergi ada sijil, dia kena ada kelayakan untuk menerima zakat. Mualim ke? Muallim Latif dengan Muallim Hafizuddin. Muallim Latif dengan Muallim Hafizuddin. Muallim Hafizuddin tu muallim yang kat sekolah Emtah. Muallim yang kat sekolah Emtah tu, yang pengetua sekolah Emtah tu. Oh, tahu. Okey, jadi dia nampak tak kalau masa bulan puasa itu ada Muallim Latif share ataupun sekolah share dekat WhatsApp. Siapa-siapa nak bayar zakat boleh belajar di sekolah Furqan kan? Tahu. Jadi Muallim Latif dan Muallim Hafizuddin layaklah untuk ambil duit tu bukan untuk dirinya, bukannya Muallim Latif ambil duit tu untuk kegunaan Muallim Latif, tak. Muallim Latif ambil duit tu dan pergi beri kepada pusat zakat untuk menguruskan duit dan sebagainya. Okey. Itu nombor 3. Nombor 4. Mu'allaf. Nombor 4 mu'allaf. Ada kawan-kawan antum yang mu'allaf ada tak? Tak ada. Ana rasa tak ada kot. Tahu tak mu'allaf tu apa? Ana pun tak tahu. Habis apa yang tak ada je?
Islam. Mu'allaf ni orang Semua yang macam tak ada kan? baru masuk Islam. Okey, ni yang nak beritahu ni, orang bukan Islam pun layak menerima zakat. Tengok, mari baca. Mereka yang dijinakkan hatinya atau mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam tetapi belum kukuh Islamnya. Ia dibahagikan kepada dua, iaitu beragama Islam dan bukan beragama Islam. Okey, yang mu'allaf ni memang confirm layak. Okey, memang mu'allaf ni memang confirm layak. Okey, dia kaya ke, dia tak kaya ke, apa semua ke, tapi dia layak. Ni special mu'allaf ni. Dia kaya ke, dia tak kaya ke, dia mampu ke tak mampu ke, dia layak. Sebab nak bagi dia masuk Islam tu bukan mudah. Jadi sebagai gift lah, hadiah lah kepada dia untuk dia masuk Islam dan Islam bagi dia zakat. Boleh terima? Okey, yang tu mu'allaf. Ini yang sememangnya bukan agama Islam. Contohnya Anas ada kawan nama Raju. Okay, Raju ni dia bukan orang Islam. Raju ataupun Tambi. Tamil. Dia bukan beragama Islam. Apa Tamil? Tapi dia bukan agama Islam, tapi kita Anas ataupun kita semua ni sebagai kawan-kawan Anas ni nak pujuk Raju dengan Tambi tadi tu masuk Islam dengan tujuan nak pujuk dia, nak jinakkan hati dia untuk terima Islam, dan kita boleh bagi tahu dekat pasal zakat. Pasal zakat boleh berikan zakat, boleh beri duit dan sebagainya kepada orang ni dengan tujuan awak kena ikut kelas agama, awak kena tahu apa itu agama Islam dan sebagainya, kena ikut ceramah-ceramah agama Islam, macam tu. Itu tujuan dia. Yang kelima, ar-riqab. Ar-riqab ni memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman perhambaan. Ni dulu tau, sekarang tak ada dah ar-riqab ni. Zaman last tahun sebelum 1000 Masihi kot. Okay, jadi orang dulu kan ada jadi hamba. Sekarang bukan hamba dah. Sekarang dah naik taraf. Sekarang jadi bibi. Zaman dulu dah ada ke rukun Islam? Rukun Islam dah ada yang dulu. Zaman Nabi Muhammad? Zaman dulu. Oh, dah ada zaman Nabi Dah Muhammad. lepas yang apa tu Allah bagi tahu. Yang Ada ada pertemuan untuk solat dah solat. ada tu. Adalah rukun Islam. Apa lah. Ni mesti tak ikut kelas agama Samawi yang subjek-subjek yang lepas ni. Ana tahu yang solat je, Ana tak tahu Ana secara tak tengok. Okay, Ana tengok pasal solat. memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman perhambaan. Jadi sekarang ni bukan dah tak ada dah hamba dah, dan tak ada sekarang naik taraf jadi bibi apa lagi? Mualim apa maksud merdeka tu Mualim? Merdeka ni antum tahu maksud Sebab dalam buku fiqh tahun 5 Bebas pun dia kata Merdeka syarat tu solat Jumaat merdeka. Bebas. Dia macam dah bebas kan, macam dah tak ada Perangan. dia orang yang merdeka ni contoh orang yang dah tak jadi hamba ataupun yang dah tak ada tuan, dah tak ada dia punya tuan, tahu tuan, bukan Tuhan, tuan. Boleh? Zoom nak habis ni, jadi masuk balik. Mualim, apa kata Mualim N dulu? Mualim N dulu. ke Pasal bibi nanti semua semua masuk perempuan. Tak ada yang lelaki bibi. Sebab kalau lelaki tak lagi selesai. Ada tukang kebun. Oh, Dulu jadi tukang kebun. Okey, al-gharimin. Okey, Kalisha tengok al-gharimin. Dabi dengan Kalisha bunyi suara ni lah. Mute dulu, Dabi dengan Kalisha. Golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga, tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum syarak. Okey, dia berhutang untuk keperluan asas. Contohnya perubatan. Contohnya dia berhutang 20,000 untuk